Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah kita teruskan pengajian kita pada hari ini, pada hari Jumaat. InsyaAllah kita teruskan pelajaran dalam tajuk nun mati atau tanwin. Okay. Sebelum ini kita telah mempelajari bahagian basmalah, yang mana lafaz basmalah semuanya telah tahu, mana lafaznya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik. Yang mana ianya terdapat 3 hukum. Pertamanya wajib, sunat dan juga tidak harus. Tidak harus di dalam satu keadaan, iaitu iaitu pada surah At-Taubah, kerana ianya diturunkan ketika peperangan, yang mana ianya ada cara membaca pada akhir surah dengan disambung dengan basmalah, dan di awal surah dia dalam 3 bentuk ni dia ada cara membacanya. Ada pertama dia berhenti semua, ada yang kedua dia baca basmalah ujung surah, yang terakhir sambung basmalah dan berhenti nafas yang baru, kita sambung ayat yang baru kepada surah yang baru. Ataupun yang ketiga menyambungkan kesemuanya. Ketiga-tiga, seperti contoh inna syani'aka huwal abtaru bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbil falaq. Disambung kesemuanya dalam satu nafas. Baik. InsyaAllah pada hari ini kita nak memberi penerangan berkaitan dengan apa itu nun mati ataupun tanwin. Baik. Kalau kita lihat di sini, bahagian nun mati atau tanwin pada muka surat 16, pada muka surat 16 kita lihat ada nun mati ataupun tanwin, terbahagi kepada 5 bentuk. 5 bentuk. Yang pertamanya ialah izhar khalqi, keduanya ikhfa hakiki, ketiga idgham ma'al gunnah, keempat idgham bila gunnah, dan yang kelima terakhir iklab. Okey, baik. Mereka ini, kumpulan ini mempunyai cara-cara bacaan yang tersendiri. Ada cara-caranya untuk dibaca. Masuk pada bentuk tanwin dan sakinah. Apakah tanwin itu? Tanwin ialah 2 baris. 2 baris atas, 2 baris di bawah, dan 2 baris di depan. Kita panggil tanwin. Sekali lagi, tanwin ialah 2 baris di hadapan, 2 baris di atas, dan 2 baris di bawah. Boleh faham? Sekali lagi, tanwin ialah 2 baris di atas, 2 baris di bawah, dan 2 baris di depan. Dan nun sakinah, nun mati. Nun mati dalam bahasa Arabnya nun sakinah. Nun sakinah itu kalau kita sebutnya nun sukun. Nun sukun, nun mati. Okey, baik. Antum semua tahu kan bentuk-bentuk mati macam mana kan? Kalau mati, kalau baris atas, baris bawah, baris depan, bawah kecil. Okey, tetapi kalau dia sukun, tanda sukun dia mati. Tandanya seperti
Si pun ada si kecil. Si kecil kan. Si kecil yang terbalik lah kan. Si kecil macam tu kan. Ataupun satu lagi, dia mati keadaan dia bulat. Dia ada yang bulat. Baik, kita masuk untuk tajuk tahun 3, iaitu izhar halki. Yang mana apabila nun mati, nun yang sukun tadi mati, atau tanwin, ataupun dua atas, dua bawah, dua depan, bertemu salah satu huruf izhar halqi, dia bertemu dengan huruf izhar halqi, sama ada dalam satu kalimah atau dua kalimah. Okey. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf izhar halqi, sama ada dalam satu kalimah atau dua kalimah, makanya cara bacaan ialah membunyikan nun yang mati. Nun yang mati kita perlu bunyikan dia, ataupun tanwin dengan terang, jelas dan nyata. Okey, baik. Izhar halki mempunyai 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Sekali lagi. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Dia faham? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ada 6. Okey, baik. Kalau kita lihat dekat sini, ada 2 ha. Tapi dia ada 2 ha yang berbeza. Ada ha pedas, ha lembut, dan ha tebal. Ha bulat kita panggil ha tebal. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Baik. Apabila contohnya, kita lihat seperti contohnya, apabila nun mati. Tengok dulu sebagai contoh nun mati dalam satu kalimah. Nun itu mati. Munhamir. Nun itu mati. Dia bertemu sebelah dia itu adalah huruf selepas nun ha. Maka di situ jelas ialah hukum izhar halqi. Makanya apabila bertemu nun mati dengan ha, huruf izhar halqi, perlulah membunyikan nun mati itu. Nun mati bunyi macam mana? Mun. Jelas nun tu. Mun. Kalau contoh yang kedua dalam satu kalimah, kita tengok sebelahnya. Wan har. Ada nun mati betul? Jelaskan bunyi nun tu. Wan har. Jelas. Baik. Dalam 2 kalimah, tengok yang kedua, contoh berikut 2 kalimah. In huwa. Nun itu jelas bunyinya, terang. Nun itu terang, yang bunyi dia mati. In huwa. Jelas. Yang kedua, nazlatan ukhra. Sekali lagi, nazlatan ukhra. Jelas? Baik. Nazlatan tak ada nun mati, tetapi dia ada tanwin, 2 baris di atas. Jadi izhar ialah terang, jelas dan nyata. Baik. Kat sini sebelah ini kita boleh lihat contoh izhar halki. Dia ada contoh nun mati, nun sakinah yang dimatikan. Nun itu yanhituna. Nun itu dimatikan. Jelas nun itu yanhituna. Bunyi nun mati itu jelas. Yang kedua, man amana. Jelas. An'amta. Nun itu jelas. An'amta. Seterusnya, min ghillin.
min ghillin. Kita boleh lihat dekat situ min ghillin, nun yang mati bertemu dengan huruf izhar halqi. Apa huruf di situ? Ya, hurufnya ialah huruf ghin. Huruf ghin. Tengok contoh seterusnya, wa min huwa. Nun yang mati, wa min. Jelas tak nun? Jelas. Kena jelaskan bunyinya. Terang. Wa min, jelas. Huwa. Nun yang mati, jelas bunyinya. Selepas itu terdapat huruf izhar halqi. Dan yang keenam, bagi contoh nun yang mati, kita lihat di situ wal munkhaniqatu. Okey. Kalau kita lihat wal mun, nun itu mati, jelas, jelas bunyi mati. Mun, dan berjumpa sebelahnya huruf kha. Huruf kha terdapat dalam 6 contoh huruf izhar halqi, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Wal munkhaniqatu. Baik, contoh tanwin kita baca sama-sama. Alimun hakim. Apa tanwin di situ? Mim. Mim dua di hadapan. Mun. Alimun berjumpa dengan huruf ha. Ha huruf izhar. Jadi dekat situ jelas alimun hakim. Jadi mun di situ perlu jelas, terang. La'afuun ghafur. La'afuun ghafur. Di situ apa dia? Ya, tanwin di situ ialah huruf waw, dua di hadapan, wun, berjumpa dengan huruf ghin, iaitu bunyinya izhar halqi, maka bunyinya perlu jelas. La'afuun ghafur. Alimun hakim. Tengok contoh seterusnya. Alimun hakim. Jelas? Yang keempat, azabun azim. Azabun azim. Bun di situ ada tanwin, dua di hadapan, dan kemudian berjumpa dengan huruf ain. Hamzah, ain, ha, ghin, kha. Kita dah sebut tadi, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Jadi kat situ adalah huruf tanwin bertemu dengan huruf ain. Azabun azim. Seterusnya, yang kelima, azabun alim. Tanwin ba di depan, dua di depan bun, berjumpa dengan huruf hamzah. Jadi azabun alim. Kena jelas bunyi bun. Dan yang terakhir bagi contoh tanwin, jurufin har. Jurufin har. Jurufin har. Tanwin di situ ialah huruf fa. Fa dua di bawah fin. Maka berjumpa dengan seterusnya itu huruf apa? Hurufnya ialah huruf ha. Terdapat dalam 6 contoh huruf hamzah, ha, ain, ha. Maka ha di situ ialah jurufin har. Maka di situ hukumnya ialah izhar halqi, sebab dua baris di bawah berjumpa dengan selepasnya huruf ha. Jadi setakat itu saja dahulu. Kerjanya ialah sebagai tugasan antum menulis contoh 6 huruf bagi izhar halqi. Di atas buku tulis antum, di atas antum tulis izhar halqi. Kemudian bawah terus tulis contoh hurufnya sahaja. 6 contoh sahaja. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. 6 sahaja tulis. Okey, kita berjumpa pada minggu hadapan untuk kelas kita bersemuka di sekolah. Saya harap semua bersedia dengan hafazan, dengan tajwid dan juga dengan bacaan tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi insya-Allah.